Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan isu semasa iaitu COVID-19, faktor peningkatan kes di Malaysia. Sebelum saya memulakan topik utama kami pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Siti Nur Adlina Yusrina binti Nur Azizan. Yang kedua adalah Farah Ashikin binti Jumain. Seterusnya adalah Aimi Iwani binti Zairul Hisham. Yang keempat adalah Putri Nurul Atikah binti Muhammad Noor. Dan yang kelima adalah Nurul Faikah binti Mat Izam. Sebelum kami menerangkan tentang hujah-hujah yang berada dalam topik utama kami, iaitu COVID-19, faktor peningkatan kes di Malaysia, saya akan menerangkan objektif tentang keseluruhan pembentangan yang akan disampaikan dalam video kali ini. Yang pertama, kami akan menerangkan tentang latar belakang penyakit coronavirus atau dikenali di Malaysia sebagai COVID-19 dan pengetahuan am tentang penyakit ini. Dan yang kedua adalah faktor dan implikasi dari penyebaran wabak COVID-19 ini. Dan yang ketiga adalah cadangan penyelesaian dari semua pihak yang terdiri daripada individu, masyarakat dan negara. Dan yang akhir sekali adalah soal selidik tentang keprihatinan dan pengetahuan rakyat atau individu tentang penyakit ini. Jadi, untuk latar belakang coronavirus ataupun dikenali sebagai COVID-19 dan pengetahuan am tentang penyakit ini akan diterangkan oleh saya, Siti Nur Adlina Yusrina binti Nur Azizan. Dan untuk faktor dan implikasi serta cadangan penyelesaian daripada pihak individu akan diterangkan oleh Farah Ashikin binti Jumain. Untuk masyarakat akan diterangkan oleh Aimi Iwani binti Zairul Hisham. Yang ketiga adalah negara akan diterangkan oleh Putri Nurul Atikah binti Muhammad Noor. Dan yang keempat tentang soal selidik keprihatinan dan pengetahuan rakyat tentang penyakit yang melanda di Malaysia ini akan diterangkan oleh Nurul Faikah binti Mat Izam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang latar belakang COVID-19 ataupun coronavirus. Sebelum itu, kita haruslah sedia maklum bahawa coronavirus, COVID, adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan di dalam pernafasan kita. Terdapat pelbagai jenis coronavirus yang berada di seantero dunia. Yang pertama adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS) yang ditemui kali pertama di Guangdong, China. Dan yang kedua adalah Middle East Respiratory Syndrome Related to Coronavirus (MERS-CoV) yang ditemui kali pertama di Saudi Arabia yang boleh menjangkiti manusia, kelawar dan juga unta. Dan akhir sekali adalah coronavirus yang terbaru yang sedang menyerang di seluruh dunia, iaitu coronavirus 2019 COVID-19 yang ditemui kali pertama di Wuhan, China. Coronavirus 2019 ataupun COVID-19 2019 telah memasuki Malaysia pada bulan Februari 2019. Jangkitan coronavirus ini telah menyebabkan spektrum gejala dari sesama biasa kepada radang paru-paru pneumonia semakin teruk. Antara simptom-simptom yang akan berlaku kepada pesakit-pesakit coronavirus ini adalah yang pertama adalah demam. Demam panas yang melebihi 37.5 darjah Celsius. Yang kedua adalah sakit-sakit badan, sakit sendi. Dan seterusnya adalah pening kepala yang sangat teruk yang akan efek di bahagian sini. Dan yang keempat adalah batuk. Batuk yang teruk, batuk yang berterusan yang menyebabkan sukar untuk bernafas. Dan ini akan menyebabkan kadar imunisasi di dalam badan semakin berkurangan dan menyebabkan kematian. Menurut Ministry of Health ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), mereka mendapati bahawa terdapat pelbagai faktor dalam peningkatan kes di Malaysia. Antaranya adalah ketidakpatuhan dalam prosedur operasi standard (SOP), dan yang kedua adalah tiada penjarakan sosial dalam aktiviti masyarakat, dan yang ketiga adalah kegagalan
negara dalam melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan yang efektif. Jadi, faktor-faktor ini telah memberi kesan negatif terhadap diri individu, masyarakat serta negara di dalam Malaysia. Walaupun faktor ini memberi implikasi kepada kehidupan rakyat di Malaysia, akan kita tahu setiap masalah pasti ada penyelesaian. Seperti dalam surah Al-Insyirah disebut 2 kali, di setiap kesukaran pasti ada kemudahan. Di setiap kesukaran pasti ada kemudahan. Oleh itu, faktor-faktor ini kita tidak harus melihat mereka sebagai kelemahan dalam negara kita. Namun, kita haruslah melihat dia sebagai kekuatan dan pendekatan dalam menangani isu semasa ini. Oleh itu, kita haruslah menangani anasir-anasir yang bersuara negatif yang mengatakan bahawa kita rakyat Malaysia tidak boleh mencapai kemenangan kita dalam menangani penyakit coronavirus ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah merealisasikan Malaysia bebas COVID-19. Itu yang kita mahu dalam Malaysia. Jadi kita haruslah bersama-sama, tidak kira individu, masyarakat ataupun negara, kita haruslah bersatu padu dalam menjayakan kita punya matlamat, iaitu bebas daripada COVID-19. Seterusnya, saya akan memberi kepada rakan-rakan saya untuk meneruskan hujah tentang faktor peningkatan kes COVID-19 ini di Malaysia. Jadi, mereka akan menerangkan yang pertama, faktor peningkatan kes. Yang kedua adalah kesan daripada faktor tersebut. Yang ketiga adalah penyelesaian untuk faktor tersebut berserta cadangan tentang apa yang akan dilakukan terhadap individu, masyarakat dan negara dalam menangani kes COVID-19 ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Nur Maisarah serta rakan-rakan, saya Farah Ashikin binti Jumain akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang bahagian faktor peningkatan kes di Malaysia dari aspek individu. Okay, faktor dari segi individu yang menyumbang kepada peningkatan kes di Malaysia ialah kerana sikap individu tersebut yang tidak patuh pada SOP atau nama lainnya prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sikap degil, keras kepala, ambil ringan dan sambil lewat ini sebenarnya mampu mencetuskan wabak dengan lebih meluas di dalam negara ini. Okay, contoh situasi di mana walaupun ada pihak berkuasa seperti polis yang jaga jalan raya untuk elak rakyat daripada rentas negeri dengan sengaja, tetapi ada juga yang individu berbohong kepada pihak berkuasa untuk rentas negeri atas alasan kerja. Okay, berdasarkan sebuah hadis Sahih Al-Bukhari nombor 5728 bahawasanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar taun menimpa sesuatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke dalam kawasan tersebut, dan apabila kamu berada di dalam kawasan yang terdapat padanya taun, janganlah kamu keluar daripadanya. Okay, berdasarkan hadis tersebut, kita dapat simpulkan yang sikap tidak bertanggungjawab seseorang individu menyebarkan COVID atau wabak ke tempat lain sebenarnya amatlah dilarang dalam Islam. Seharusnya individu tersebut melakukan kuarantin di rumah bagi mengelakkan situasi yang lebih buruk berlaku. Okey, terdapat juga situasi kedua di mana ada berita yang tular di media sosial tahun lepas tentang seorang makcik yang memakai gelang berwarna merah jambu didapati keluar makan di tempat awam. Okey, seperti yang sudah kita semua sedia maklum kan, pemakaian gelang ini hanyalah diberikan kepada mereka yang bergejala positif saja ataupun yang disyaki positif serta yang dinasihatkan untuk kuarantin di rumah bagi mengekang penyebaran wabak ini daripada berlaku dengan lebih meluas dalam negara ini. Tetapi, sikap makcik tersebut yang mengambil ringan tentang nasihat ini telah diambilkan tindakan didenda sebanyak RM8,000 dan dipenjara sehari kerana gagal mematuhi tempoh kuarantin wajib. Justru, semua individu seharusnya kekal berada di rumah dan tidak keluar daripada rumah dengan patuh daripada SOP yang ditetapkan bagi bersama-sama menurunkan kes COVID aktif di Malaysia ini.
Kemudian itu terdapat kesan peningkatan kes yang boleh dilihat melalui sudut individu pula, iaitu kesihatan mental seseorang individu boleh terjejas. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah pada tahun lepas, seramai 8,000 individu yang menelefon mereka dan sebanyak 2.4% sedang menghadapi masalah mental seperti kemurungan dan keresahan. Ini membuktikan bahawasanya kes COVID ini perlu dipandang serius oleh semua pihak kerana ada yang menghadapi tekanan, sedih, depresi dan kemurungan yang berpanjangan ketika menghadapi pandemik ini. Contoh-contoh kesihatan mental seseorang individu boleh terjejas ialah kerana kehilangan punca pendapatan, diberhentikan kerja serta-merta dan diminta untuk bekerja dari rumah, di mana perkara ini menyebabkan ada individu yang tertekan dan sehingga membunuh diri kerana tidak tahan untuk menghadapi ujian hidup. Menurut pandangan Islam, Islam sangatlah melarang umatnya daripada membunuh diri dengan sengaja. Ia berdasarkan daripada surah Al-Isra ayat 33. Berdasarkan ayat tersebut, sebenarnya kita dapat simpulkan, sesungguhnya bunuh diri itu bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi dugaan ini. Umat Islam seharusnya sentiasa berdoa agar diberikan kekuatan untuk menghadapi dugaan ini. Baiklah, akhir sekali bagi cara penyelesaian yang dapat mengatasi kesan tersebut secara individu ialah mendapatkan khidmat kaunseling. Usaha dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang mewujudkan talian khas kaunseling COVID-19 di Malaysia bagi membantu mangsa-mangsa yang sedang menghadapi masalah psikologi. Mereka yang tak ada tempat nak luahkan perasaan dan mempunyai kesukaran untuk menjalani kehidupan boleh mendapatkan bantuan menerusi talian tersebut. Terdapat juga pertubuhan-pertubuhan lain yang sama-sama menyediakan khidmat kaunseling secara talian dan salah satunya ialah Befrienders. Khidmat ini diberi secara percuma dan ia beroperasi selama 24 jam pada setiap hari. Individu yang mendapatkan khidmat kaunseling ini sebenarnya dapat menyuntik semangat dan motivasi mereka serta mereka akan lebih bersedia pada mental dan fizikal bagi menghadapi cabaran dalam hidup sepanjang pandemik ini berlaku. Jadi sama-samalah kita semua memutuskan rantaian COVID ini dan menghasilkan negara yang mempunyai sifar kes aktif harian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Aimee binti Zarul Syam akan mengulaskan faktor kepada peningkatan kes COVID-19 dari segi masyarakat. Sejak awal tahun 2021, Malaysia digemparkan dengan berita buruk iaitu kes COVID melonjak naik sehingga 4 angka dan statistik menunjukkan tiada perubahan yang kontra kerana ia melibatkan kes sporadik iaitu kes yang dikesan dalam komuniti baru tapi tiada kaitan dengan kluster yang sedia ada. Oleh hal yang demikian, punca utama dalam penyumbang peningkatan kes COVID ialah tiada penjarakan sosial dalam aktiviti harian di kalangan masyarakat. Penjarakan sosial bermaksud amalan yang dicegah seseorang tersebut berinteraksi secara kerap dan dengan jarak yang dekat sesama individu lain. Dalam konteks ini, masyarakat Malaysia kini menjadi semakin alfa dengan rekod harian kes walaupun kes mencecah 10,000 sehari. Bahkan mereka masih mengunjungi tempat-tempat yang sesak yang mana ianya berpotensi tinggi adanya virus COVID-19 ni. Walaupun masih memakai pelitup muka iaitu face mask, ianya tidak menjadi lampu hijau untuk mereka berkumpul secara rapat kerana terdapat individu-individu yang menjadi pembawa yang mampu menjangkiti orang lain. Oleh itu, ketiadaan jarak sosial mampu mewujudkan lebih banyak kluster-kluster aktif. Pada bahagian kesannya ialah aktiviti sosial masyarakat semakin terjejas. Kekerapan kerajaan dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah memberi impak yang besar kepada masyarakat, terutamanya aktiviti sosial seperti khidmat masyarakat, aktiviti gotong royong ataupun hari kekeluargaan terganggu kerana aktiviti tersebut dia memerlukan perhimpunan ramai. Seperti yang telah dikaji, virus COVID-19 adalah virus yang mudah merebak dan ia amatlah sukar dikesan jika individu tersebut dijangkiti virus COVID-19. Keadaan ini merisaukan pelbagai pihak kerana ia menimbulkan jurang hubungan antara sesama masyarakat dalam memecahkan rantai COVID-19 ini. Bahkan menurut dalil Rasulullah SAW yang bermaksud apabila kamu mendengar wabak di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ.
Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW juga melarang sesebuah kaum tidak berada dan tidak keluar dari kawasan wabak agar tidak menjejaskan orang lain. Salah satu usaha untuk membendung peningkatan kes COVID-19 di Malaysia ialah penjarakan diri 1 meter antara satu sama lain. Mengikut kajian saintifik yang terkumpul, virus COVID-19 merupakan virus yang sangat-sangat mudah merebak dengan hanya melalui titisan udara di mana ianya menyerang tertumpu pada saluran pernafasan. Sehubungan dengan itu, virus ini mampu tersebar dengan kadar kelajuan titisan tercair kira-kira 150 km per jam antara 1 hingga 2 meter. Dengan kerjasama dan sokongan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan negara-negara luar, penjarakan 1 meter telah pun diamalkan di beberapa buah negara, terutamanya di Malaysia, sebagai penanda jarak minima dalam mengawal kadar keberjangkitan virus COVID-19. Antara usaha kerajaan dalam amalan jarak 1 meter ialah meletakkan tanda pangkar pada tempat duduk LRT secara berselang-seli, memperketatkan penjarakan 1 meter di setiap permis perniagaan yang berjalan dan mengarahkan tempat-tempat ibadah melakukan ibadah secara berjemaah dengan amalan jarak 1 meter. Secara konklusinya, rakyat Malaysia haruslah sentiasa menerapkan amalan jarak 1 meter agar dapat melawan dan bebas daripada gelombang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Nurul Atika binti Muhammad Nur. Saya akan bercakap untuk bahagian negara. Salah satu faktor berlakunya peningkatan kes COVID-19 ialah kerajaan gagal dalam pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP yang efektif. Walaupun negara berada di PKP 3.0, kes COVID-19 masih mencatatkan 4 angka kes baru saban hari. Negeri yang mencatatkan kes tertinggi ialah Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Pelbagai cara kerajaan menggunakan iaitu menutup sektor tertentu untuk mengekang wabak penularan COVID-19. Kerajaan membenarkan premis dibuka bermula 8 pagi sehingga 8 malam. Walaupun sekatan jalan raya SJR dilakukan setiap masa dan berkala di satu tempat, masih terdapat lagi pergerakan kenderaan di atas jalan raya selepas jam 8 malam. Tidak dinafikan terdapat kurir-kurir berada di atas jalan raya untuk membuat penghantaran barang-barang melintas negeri. Pandemik COVID-19 memberi kesan yang sangat besar kepada negara, iaitu ekonomi, kegiatan pasar, hiburan dan rekreasi, keselamatan tempat kerja dan pekerja imigran, pelancongan, pembelian panik dan kekurangan barangan asas, restoran dan kedai makan. Di sini saya ingin bercakap mengenai ekonomi negara. Sektor perkilangan adalah salah satu sumber ekonomi negara. Pihak kerajaan membuat kelonggaran dengan membenarkan kilang-kilang beroperasi seperti biasa, tetapi patuh dengan prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan. Selain itu, kerajaan membenarkan 60% pekerja sahaja bekerja dalam satu masa, namun masih terdapat perindustrian yang berdegil. Mereka gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP dan dikompang atas kegagalan majikan memastikan had kapasiti 60% kehadiran pekerja dan didapati beroperasi tanpa kebenaran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MIPI. Lebih teruk lagi apabila terdapat kes positif COVID-19, sebagai contoh kilang on semikonduktor Malaysia Sembilan Berhad. Tindakan kompaun, notis dan arahan penutupan premis diberikan kepada individu serta pemilik premis mengikut kategori dan jenis kesalahan di bawah peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan, iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Di sini saya selitkan juga firman Allah SWT, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Ayat ini menerangkan seseorang yang terjebak dengan penyakit yang berjangkit
berjangkit, berbahaya dan tidak mengambil sebarang tindakan untuk mengelakkan penyakitnya daripada menjangkiti orang lain. Dan dia seolah-olah membahayakan nyawa orang lain kerana kesannya boleh menyebabkan kematian. Pandemik COVID-19 ini memberi kesan yang sangat besar terhadap sektor ekonomi, peniaga kecil khususnya pemandu pengangkutan awam dan golongan yang hanya bergantung kepada gaji hari paling teruk terjejas. Ekonomi negara sebelum ini bergantung kepada sektor pelancongan, ekspor, import dan sektor pertanian. Apabila berlakunya pandemik ini, ekonomi negara semakin merundung kerana tidak dapat beroperasi seperti biasa. Di sini terdapat dua penyelesaian untuk negara. Kerajaan mula mengorak langkah dengan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan 1.0 pada tahun lalu. Alhamdulillah, kes baru dan kes kematian hanya mencatatkan satu angka. Ia tidak membimbangkan, tetapi keadaan sekarang sangat berbeza. Terbaru, kita sedia maklum, kerajaan baru saja mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di negeri Selangor selama 14 hari bermula 3 Julai 2021. Selain itu, kerajaan mengumumkan Negeri Sembilan menjalani PKPD bermula 5 Julai 2021 kerana wujudnya kluster kilang terutama. Setiap hari, kerajaan menasihatkan semua rakyat patuh SOP ketika berada dan di luar kawasan rumah. Seterusnya, penyelesaian yang kedua ialah kerajaan merangka pelan awal untuk membangunkan sektor ekonomi bagi mengelakkan hidup rakyat Malaysia terjejas. Kerajaan melonggarkan peraturan iaitu premis perniagaan boleh beroperasi seperti biasa tetapi mengikut waktu yang dibenarkan. Kita lihat di kaca televisyen, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini mengumumkan pemulih untuk rakyat yang terkesan. Sebelum ini, pelbagai bantuan kerajaan telah disalurkan kepada rakyat. Sebagai contoh, kita dapat menikmati BPR iaitu Bantuan Prihatin Rakyat dan BHH Bantuan Sara Hidup. Perdana Menteri kita mendengar keluh kesah rakyat kerana kajian mendapati ramai golongan M40 menjadi golongan B40. Kes kehilangan pekerjaan juga meningkat ketika wabak pandemik COVID-19 melanda negara. Sebelum itu, kerajaan mengumumkan langkah itu untuk membantu rakyat sebagai contoh moratorium 6 bulan kepada semua peminjam, pengeluaran air citra kabel USB yang bersyarat, diskaun bil elektrik, bantuan pejabat awam dan pesara kerajaan, bantuan program bakul makanan, bantuan pengusaha futsal, dewan sukan dan gym, bantuan geran khas prihatin GKP 4.0, bantuan PSU 4.0, program subsidi upah, bantuan OKU pemulih 2021 dan bantuan khas COVID-19 pemulih 2021 RM100 hingga RM500. Di waktu sebelum itu, kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi negara meningkat. Firman Allah SWT, dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran serta bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya amat berat azabnya. Surah Al-Ma'idah ayat 5. Di waktu pandemik ini, rakyat digalakkan berniaga di atas talian. Sedikit sebanyak cara ini dapat meningkatkan sektor ekonomi negara. Kita boleh ambil cara Rasulullah SAW berdagang. Rasulullah ada mengatakan, hendaklah kamu berniaga kerana padanya 9 daripada 10 rezeki. Yang bermaksud 9 daripada 10 rezeki berada pada perniagaan. Sifat jujur dalam berniaga amat penting. Ada juga dinyatakan, baginda bersabda, peniaga yang dapat dipercayai dan beramanah akan bersama para nabi, orang-orang yang dapat dipercayai dan orang-orang yang mati syahid. Riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Memadai dengan meneruskan usaha yang tidak putus-putus untuk melindungi keluarga dan masyarakat daripada dijangkiti wabak COVID-19, selain terus istiqamah dan berdoa supaya dikurniakan kesembuhan dan memastikan keadaan di seluruh dunia pulih sepenuhnya selepas ujian yang hebat ini.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Faika binti Mat Izam dan saya akan membentangkan statistik terhadap pandangan para responden kepada isu COVID-19 di Malaysia berdasarkan kajian soal selidik yang telah kami lakukan baru-baru ini. Berdasarkan maklumat yang telah kami lampirkan, hampir separuh daripada responden yang memberi respons kepada kajian soal selidik yang telah kami jalankan merupakan perempuan. Dan lebih daripada separuh daripada mereka adalah lelaki. Rata-rata responden yang telah memberikan respons terhadap kajian ini merupakan mereka yang berumur daripada 18 ke 21 tahun. Namun demikian, terdapat juga mereka yang berumur antara 22 tahun hingga ke 60 tahun. Kebanyakan daripada mereka merupakan pelajar, iaitu sebanyak 62.3% daripada 62 orang responden. Namun juga terdapat mereka yang merupakan pekerja kerajaan, kaki tangan swasta dan lain-lain. Segelintir daripada mereka yang membawa peratus sebanyak 32.8% telah menyatakan perasaan mereka adalah baik sepanjang menjalankan pembelajaran atau pekerjaan menggunakan platform atas talian. Namun demikian, lebih separuh daripada mereka telah menyatakan perasaan kurang baik terhadap perkara ini. Berdasarkan kajian ini juga dapat disimpulkan bahawa ramai di antara mereka yang menggunakan masa selama 5 ke 8 jam dalam hari-hari mereka dalam melakukan pekerjaan atau belajar di atas talian. Ikutan kes COVID-19 yang membimbangkan di negara ini, kerajaan telah menetapkan pelbagai SOP dalam usaha untuk memulihkan keadaan semasa di negara kita. Hal ini merupakan salah satu daripada soalan yang telah kami tinggalkan di dalam borang soal selidik yang telah kami edarkan kepada para responden. Terdapat 41% daripada 61 orang responden telah menyatakan pandangan mereka bahawa rata-rata daripada rakyat Malaysia tidak memberikan kerjasama terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Namun demikian, 41% daripada mereka juga mengatakan bahawa rakyat Malaysia memberikan kerjasama. 18% daripada mereka pula telah menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kepatuhan rakyat Malaysia kepada SOP yang telah ditetapkan ini. Selanjutnya, kerajaan juga telah menjalankan pemberian vaksin terhadap rakyat Malaysia di negara kita dan pusat pemberian vaksin juga telah banyak yang dibuka. Kami juga telah meninggalkan soalan terhadap para responden terhadap minat mereka untuk menjadi sebahagian daripada sukarelawan di pusat-pusat pemberian vaksin ini. Lebih daripada separuh daripada mereka, iaitu seramai 60.7% menyatakan minat mereka untuk menjadi sebahagian daripada sukarelawan. Namun terdapat juga 21% daripada mereka yang tidak berminat serta 18% yang tidak pasti terhadap perkara ini, yang berkemungkinan kerana takut dijangkiti oleh penyakit COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Seterusnya, aktiviti sanitasi di rumah juga merupakan satu aktiviti yang amat perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia dalam usaha untuk mencegah virus ini daripada merebak. Namun demikian, 27.9% daripada mereka tidak pernah melakukan sanitasi di rumah. Dan ini merupakan satu perkara yang berbahaya jika ahli dalam kediaman rumah mereka keluar dan bertemu dengan orang ramai. Dalam usaha untuk mendapatkan kembali sebuah negara yang bebas virus COVID-19, kerajaan telah menghadkan kekerapan para rakyat untuk keluar dari rumah membeli barang keperluan dapur. Lebih separuh daripada responden, iaitu seramai 61.3% hanya keluar sebanyak satu kali dalam seminggu sahaja. Namun terdapat segelintir juga daripada mereka yang keluar sebanyak 4 kali dalam seminggu. Perkara ini haruslah mendapat kesedaran daripada rakyat Malaysia agar mereka sentiasa berjaga-jaga untuk keluar dan berhubung dengan sesiapa sahaja yang tidak diyakini status kesihatan mereka. Akhir kata daripada saya berdasarkan statistik terhadap soalan-soalan yang telah kami lampirkan kepada para responden, kesedaran terhadap pentingnya menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan adalah sangat penting untuk kita sebarkan kepada semua rakyat Malaysia, negara kita, agar dapat mencegah serta membaik pulih tahap kesihatan rakyat di Malaysia. Jadi keseluruhannya saya dapat menyimpulkan bahawa bukan sahaja pihak individu punca peningkatan kes wabak COVID-19 ini semakin meningkat, malahan pihak masyarakat serta negara juga menyumbang dalam peningkatan kes ini. Jadi kita haruslah tidak memandang
ini sebagai kita punya kelemahan, malahan kita memandang supaya kita dapat memperbaiki diri kita supaya dapat membantu membendung perkara ini daripada berlaku lebih tinggi. Oleh itu, bagi pihak individu yang mengalami masalah depresi ataupun masalah mental, mereka haruslah berjumpa kaunselor untuk mendapat khidmat kaunseling supaya dapat mengurangkan kadar bunuh diri di dalam Malaysia. Seterusnya, masyarakat pula haruslah sekurang-kurangnya menjaga jarak 1 meter supaya dapat membantu menurunkan kes ini serta dapat melakukan aktiviti sosial lagi selepas ini dalam keadaan bebas tanpa penghadang mulut. Seterusnya adalah dari segi negara. Negara haruslah membuat rangka awal pelan supaya Malaysia tidak menjadi negara yang mundur dari sektor ekonomi, serta para pemimpin haruslah memandang 2 kali hadapan daripada rakyat biasa sebab merekalah pendokong utama negara kita. Oleh itu, kita haruslah bersama-sama menurunkan kes COVID-19 di Malaysia supaya kita dapat mendapatkan kelestarian seperti negara-negara yang tidak perlu memakai face mask lagi. Itu sahaja daripada saya dan rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih.